solat pada zaman Nabi dulu adalah pemimpin masyarakat. Maka sebab tu, bila pemimpin dia jadi imam dalam solat, maka sebab tu datang masalah-masalah lain yang berkait dengan sunnah, iaitu orang yang membunuh diri. Adakah disolat jenazah dia atau tidak disolatkan jenazah dia? Dan orang yang bunuh diri, mayat dia kita solat atau tak solat? Imam tidak boleh mensolatkan jenazah orang yang bunuh diri. Jadi kalau orang tu dia bunuh diri, seorang imam, dia tidak boleh solatkan jenazah tersebut. Tapi orang Islam boleh tak solat jenazah tersebut? Boleh. Imam, pemimpin tak boleh solat. Faham tak maksud dia? Jadi nampak tak pentingnya seorang pemimpin masyarakat menjadi imam? Sebab masjid dan jemaah itu sebenarnya adalah merupakan simbol keutuhan masyarakat, simbol pentadbiran dalam masyarakat, simbol kesatuan umat Islam. Jadi bila ada orang bunuh diri, jenazah tu dibawa ke masjid, tok imam tak boleh solat. Sebab sebagai ketua, kalau dia solat seolah-olah dia mengiktiraf kawan tu. Sebagai pelajaran, dia tak boleh solatkan kawan tu, tetapi orang ramai boleh solatkan jenazah tersebut. Dia kena boikot. Begitu juga kalau orang yang mati berhutang, kan? Nabi SAW tidak akan mensolatkan jenazah orang yang berhutang. Orang yang berhutang, kalau dia mati, Nabi tak solat jenazah dia. Tapi Nabi suruh orang lain solat. Adapun Nabi tak solat, tapi orang lain Nabi suruh solatkan. Dalam hadis yang sahih daripada Abu Ubadah, Nabi SAW dia masuk masjid, ada jenazah yang berhutang. Nabi berkata kepada mereka, kamu solatkan jenazah saudara kamu ni. Nabi suruh orang ramai solatkan jenazah saudara mereka. Adapun Nabi tak solat. Nabi tak solat sebab dia berhutang. Sehinggalah Abu Ubadah kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tanggung hutang dia. Barulah Nabi maju solatkan jenazah tersebut. Walaupun para ulama sebut ini adalah hukum yang sebelum dimansuhkan, hukum lama, hukum yang qadim, sebelum dimansuhkan setelah pengakhiran, sebelum berlaku peristiwa Fathul Mekah, atau selepas peristiwa Fathul Mekah, apabila umat Islam telah kaya raya, Nabi pun memiliki rampasan harta yang banyak, maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mati dalam keadaan berhutang, akulah yang akan menanggung hutangnya. Maknanya dulu kalau orang yang berhutang, dia mati, dia berhutang, Nabi tak solat jenazah dia. Nabi sebut roh dia tidak diterima, roh dia tergantung, tak diterima. Tetapi bukan tak diterima bumi ke, bukan, jangan salah faham. Maksudnya dia tak boleh masuk syurga disebabkan berhutang, sehinggalah hutangnya diselesaikan melalui amalan dia ditolak daripada orang yang telah dia pinjam. Faham tak? Itu maksud dia. Walaupun dia mati syahid, dia tak boleh masuk syurga terus. Dia kena tunggu dulu sampai orang yang dia hutang tu dibayar dengan amalan dia, amalan soleh dia. Sebab dia pernah berhutang menyusahkan kawan tu. Jelas tak? Tetapi itu dulu, itu sebelum dimansuhkan hadis tersebut menurut sebahagian pendapat para ulama, dengan hadis yang baru yang disebut oleh Nabi bila Nabi dah di hujung usia, dah memiliki kekayaan untuk membantu orang ramai. Nabi kata, barang siapa yang berhutang dan meninggal tanpa dapat membayar hutangnya, akulah yang membayarkan hutangnya. Maknanya akulah yang menjamin hutangnya. Jelas tak setakat ni? Sebab dulu-dulu kenapa Nabi sebut tentang kewajipan membayar hutang? Untuk mengelakkan orang ramai daripada dizalimi. Hutang-hutang tak bayar. Tetapi bila mana Islam telah kaya, Nabi SAW banyak menyampaikan pula hadis-hadis tentang kelebihan memaafkan orang yang berhutang. Jelas, zaman dah berubah. Bila dah semakin kaya umat pun dah makin senang. Nabi mengajar tentang kelebihan memaafkan orang yang berhutang, menghalalkan orang yang berhutang. Nabi sebut tentang hadis seorang lelaki yang dihadapkan di hadapan Allah, ditimbang amalan dia, tak ada kebaikan. Tak ada kebaikan. Lalu Allah berfirman, pada hari ini keadilan, tidak ada sesiapa dizalimi. Allah berfirman, lelaki ni, sesungguhnya kamu di sisi kami ada satu kebaikan. Maka dibawa
ditimbang amalan dia masa dia hidup dahulu, dia seorang yang kaya. Dan dia berhutang, dia banyak bagi hutang kepada orang. Dia bagi pinjam duit dekat orang. Bila orang tak mampu bayar, dia akan kata kepada tukang catat, pembantu dia, tajawwazu. Dia ni let go lah. Cincai lah, kira cincai. Maafkan. Faham tak? Dia kaya masa dia hidup dulu. Jadi bila ada orang tak mampu bayar, dia cakap dekat assistant dia, tajawwazu. Orang panggil apa? Tajawwazu. Lepaskan. Lepaskan. Let go lah, let go. Ataupun kira cincai lah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala melihat amalan yang dia pernah buat ni, Allah kata, pada hari ini kami lebih berhak mengatakan kepada kamu tajawwazu. Lepaskan dia. Maka orang yang tidak ada kebaikan tadi dimasukkan ke dalam syurga kerana kebaikan dia pernah memaafkan orang yang berhutang. Jelas tak? Fadilat menghapuskan hutang orang. Fadilat memaafkan orang yang meminjam daripada kita. Hadis ini sahih riwayat Muslim. So jadi makna kata nak sebut bahawa